Assalamualaikum. Kembali lagi dalam mata pelajaran RBT tingkatan 1. Kita sambung tajuk bab 1 di bawah subtopik aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, sebelum melakar sesuatu produk, semua prinsip reka bentuk hendaklah dikuasai terlebih dahulu. Contohnya, berikut langkah untuk mereka sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Okey. Dalam tajuk ni, kamu dikehendaki untuk melakar satu produk. Dan apabila kamu dah siap lakaran itu, kamu perlu menilai ataupun aplikasikan prinsip-prinsip elemen reka bentuk yang kamu dah belajar dan juga prinsip reka bentuk yang kamu belajar. Ada 7 elemen dan 7 prinsip. Jadi kalau ikut buku teks muka surat 12, kalau kita tengok kat sini dia bagi contoh untuk melakar sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Jadi langkah pertama, pilih elemen rupa yang sesuai, iaitu bulat dan heksagon. Okey. Dalam ni kamu dah ada elemen rupa. Rupa, bulat dan heksagon. Jadi kamu bulat tu adalah muka jam, bentuk heksagon adalah bulat tu adalah cermin jam, heksagon tu adalah muka jam. Okey, jadi kamu akan lakarkan seperti dalam gambar ni lah. Okey, bina garisan binaan berbentuk heksagon. Kemudian okey, lakar bentuk bulatan iaitu cermin jam kamu di dalam dia. Okey. Kemudian langkah 2, pastikan lakaran itu mengikut prinsip reka bentuk iaitu ringkas dan seimbang. Prinsip yang dia pilih adalah keringkasan dan keseimbangan simetri lah. Keseimbangan simetri. Okey, jadi setelah dia dah lukis dah muka jam tadi dengan cermin jam tu, okey, dia lakarkan bahagian tali ni dekat atas tu. Okey, bahagian tali yang berbentuk 3D. Kat situ dia dah pilih bentuk 3D. Okey, jadi akhir sekali kamu dah siap jam tangan yang telah kamu jam dinding yang telah kamu lakarkan berbentuk jam tangan. Kemudian kamu perincikan lakaran tu bagi cantik dan kamu boleh letaklah tulis maklumat dekat situ. Okey. Kamu ada gunakan prinsip pengulangan iaitu bulat-bulat tu. Kemudian garisan menegak. Kemudian kamu guna tekstur kasar. Macam itulah contoh dia. Jadi dekat sini dia bagi kesimpulan, prinsip yang digunakan ialah ringkas, iaitu keringkasan, kesatuan. Kesatuan ni maksudnya dia gabung semua untuk menjadi satu image. Ada tali jam, ada muka jam, dia gabungkan. Kemudian pengulangan, dia ada ulang dekat situ untuk buat nombor tu kan. Kemudian harmoni maksudnya dah cantik, sedap mata memandang. Kemudian elemen yang digunakan ialah dia ada bentuk, bentuk yang kita dah pilih tadi. Kemudian ada saiz dan ada ruang. Ruang tu di muka jam. Okey, seterusnya kita tengok membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk dalam buku teks muka surat 13. Okey, bila dah kamu pandai dah untuk mengkaji sendiri ataupun mengaplikasi prinsip, elemen dan juga
prinsip reka bentuk tadi dekat produk. Jadi kalau kamu tengok lakaran mana pun kamu dah pandai untuk analisa lah. Okey, jadi kita tengok. Elemen reka bentuk adalah perkara yang terlibat ketika menghasilkan sebuah reka bentuk. Ia dapat dilihat dan dikenal pasti dengan mudah. Prinsip reka bentuk adalah peraturan, panduan, falsafah yang memandu penghasilan sesebuah projek. Okey, jadi macam mana? Okey, kita tengoklah. Di sini lakaran kasut unsur lakaran kasut menggunakan elemen garisan, prinsip pengulangan. Okey, contoh dia. Kalau pengulangan tu sebab lubang tu dia ada 2 biji dekat situ, jadi ulang. Okey. Lepas tu elemen garisan di bawah untuk tapak kasut tu, kat tepi tu dia pakai garisan line tu, kita panggil garisan. Selain daripada tu, elemen apa dia pakai lagi? Elemen ruang. Tempat nak masuk kasut tu, ruang kosong tu. Kemudian bentuk mesti ada. Bentuk mesti ada. Dia gunakan 3D punya bentuk, berbentuk konkret. Kemudian tekstur pun ada dekat sini, kain apa yang dia pakai untuk buat kasut tu. Kemudian dekat tapak kasut, getah dia licin. Kemudian ada apa lagi? Rupa dia berbentuk apa? Berbentuk organik. Kasut berbentuk organik. Permukaan yang bebas. Kita lukis bentuk kasut adalah bentuk organik. Kemudian garisan dah ada dekat situ. Okey, untuk prinsip dia kata kat situ ada pengulangan. Kemudian keseimbangan mesti ada dekat setiap produk, sama ada simetri ataupun asimetri. Okey, kepelbagaian dia pakai apa? Bulat, bintang. Itu kepelbagaian. Kesatuan mesti ada dekat situ, iaitu kasut tadi digabungkan dengan tali, kemudian digabungkan dengan tapak, itu kita panggil kesatuan. Kemudian ada lagi keringkasan dekat situ. Keringkasan iaitu produk ni kita tengok, kita dah tahu kata kasut. Maksudnya dia tidak menyerupai bentuk lain. Kemudian harmoni. Okey, sedap mata memandang. Okey, itu kita panggil harmoni. Jadi apa yang saya sebut tadi, kita kita nilaikan di dalam kotak muka surat 13 membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okey, jadi dekat sini kamu tulis kasut. Okey, kejap Okey, sini nama produk kamu tulis kasut. Okey, tadi kita dah nilai. Tandakan right di bahagian elemen ni. Kita tandakan right jika ada. Okey, garisan mesti ada saya kata. Tandakan right. Bahagian kasut, kamu tulis tepi kasut. Okey. Macam tu. Okey, nanti kamu nak buat kotak ni kamu tulis macam tu lah. Okey, rupa. Rupa pun ada. Rupa pun ada. Kita tulis kat sini bebas. Bebas. Okey, kemudian bentuk. Kita ada konkret. Konkret. Okey, tekstur pun ada. Mungkin kasar. Kasar. Saiz ada. Okey, tapak kasut. Saya ikut tapak kasut. Tu dia tulis besar. Okey, warna. Okey, warna pun ada lah. Kalau kamu berwarna, tulislah color apa pun. Okey, ruang ada. Apa nak tulis? Bahagian kasut. Ruang kaki kasut. Okey.
Okey, balik kepada prinsip keseimbangan. Ada, produk semua ada keseimbangan. Okey, bahagian kasut. Keseimbangan apa? Kamu tulis je simetri ya, kasut simetri. Okey, pengulangan ada. Dekat mana? Tu dia ada tadi dekat kasut, dekat bahagian bulat-bulat tadi. Corak bulat. Corak bulat. Okey, kontras ada. Kontras ada bahagian apa? Kita ada tekstur lah. Kamu tulis kat situ tekstur, kontras, licin. Bahagian kasut tu tulis tapak licin, kain kasar. Kepelbagaian ada, dia bagai bentuk. Tulis bentuk. Okey, kesatuan pun ada tapak kasut digabungkan dengan kain tali kasut lagi. Keringkasan ada, harmoni pun ada. Okey, jadi siaplah untuk banding beza prinsip dan elemen reka bentuk bagi produk kasut tadi. Okey, seterusnya okey, latihan kamu tengok di buku modul lah yang kamu beli tu, muka surat. Kalau kamu tengok kat sini soalan nombor 9, muka surat 6. Okey, yang ni pun sama macam tadi, macam yang saya tulis tadi yang kasut, tapi yang ni dia bagi 3 produk. Okey, 3 produk. Yang pertama tu rantai manik. Yang nombor 2 kerusi kayu. Yang nombor 3 adalah apa benda ni? Yang nombor 3 ni adalah permainan kot. Yang sama tetapi lain saiz. Okey, jadi kamu banding bezakan elemen apa yang ada dekat gambar tu dan juga prinsip apa. Kamu tulis saja. Ada 7 elemen dan 7 prinsip. Kamu tulis di situ. Okey, untuk B, kerusi. Elemen apa di situ ada. Prinsip apa di situ ada. C pun sama. Elemen apa yang ada. Prinsip apa yang ada. Jadi, kamu kena ingat. Dan kamu kena faham dulu. Elemen dan prinsip. Baru kamu boleh buat banding beza ni. Okey. Untuk kerja rumah kamu hari ini, kamu buka buku nota, kamu buat satu lakaran produk, kasut tadi, okey, lakaran produk kasut tadi, yang ni ya, yang ni, tapi saya nak kamu perincikan dia. Bagi jadi cantik. Lepas kamu lukis, kamu lakar kasut tu. Okey, kamu bina jadual ni. Tulis macam yang saya buat sekarang, yang saya terang. Lepas tu kamu jawab latihan yang ni di buku modul. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.